Pagi. 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 Semua tak ready nak belajar ni. Dengar suara pun tak ni. Okey, lagi sekali cikgu sebut pagi. Jawab Pagi. 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 Okey. Main-main pun ada. Okey, tak apalah. Biasalah tu nak main-main tu untuk awak segar kan. Okey, so basically hari ni kita akan belajar mengenai apa yang pagi lagi Fayat. Cikgu dah tak cakap pasal pagi dah. Okey, record tak lengkap. Siapa yang selalu buat record tak lengkap ni? Perniagaan kecil-kecilan seperti kedai runcit. Perniagaan kecil-kecilan. Oh, terus jawab buku dalam buku teks Saya tak buka buku cikgu. Oh, tak buka buku. Antara orang yang selalu buat record tak lengkap awak semualah. Betul tak? Ke salah? Betul. Sebab bila buat imbangan duga je tak seimbang. Bila buat PKK je tak seimbang. Itu antara tanda-tanda awak membuat rekod yang tidak lengkap. Okey, jelas? Jelas. Okey. Okey, tak apalah. Kita teruskan. Okey. Siapa tengok IG TGB Prinsip Account? Ke tak ada orang tengok? Ada tapi yang ni belum tengok. Tengok. Okey. So, dia lebih kepada okey, apa itu rekod tak lengkap? Biasanya, ingat tak masa kita form 4 kita akan belajar rekod catatan beregu. Okey, macam perempuan, macam lelaki. Kalau tak ada perempuan, tak ada lelaki, bosan tak? Bosan tak kalau kelas 5-16 ni tak ada perempuan? Fayat, bosan tak Fayat? Tak. Korang gaduh Tak bosan. Fayat suka ada perempuan. Tak gaduh. Tak gaduh. Okey. So jadi dia jadi janggal lah bila kehidupan kita ni tak ada berpasangan. Dalam ayat Quran pun kita hidup berpasangan. Betul tak? Awak semua dah belajar bab kahwin belum? Belum. Banyak benda tak tahu. Okay. So amalan perekodan perakaunan yang tidak mengikut sistem catatan beregu. Kalau berpasangan dekat dalam akaun ni nama dia catatan beregu. Okey, kalau maksudnya basically dia mengamalkan catatan tunggal. Apa contoh catatan tunggal? Contohnya kita contoh mengambil duit daripada untuk kegunaan peribadi. So awak buat ambilan je, awak tak record pun dalam akaun ambilan. Macam itulah contoh dia. So biasanya yang mengamalkan catatan tunggal ni macam tadi Zaifi cakap perniagaan kecil. Contohnya peniaga pasar malam, pasar tani, warung makan, kedai runcit. Apa lagi? Yang benda-benda kecil, perniagaan kecil. Apa lagi contoh lain selain yang ada kat dalam slide cikgu ni? Cikgu, kalau jual-jual yang dekat Instagram cikgu, online. Kalau jual-jual dekat Instagram tu dia depends juga. Kalau dia contoh dia syarikat yang besar. Contoh yang jual kat Instagram apa ni? Contoh apa? Trip Black. Abibas. Farabi. Okey, kebiasaannya yang dah establish kalau yang macam kecil-kecil tu awak tahulah. Contoh dia jual nasi lemak guna online kan. Lepas tu dia pergi post. Itu mungkin akan tidak mengamalkan catatan beregu. Itu contohlah. Contoh perniagaan yang mengamalkan catatan beregu hari tu. Hari tu yang awak buat PKK, analisa PKK, betul tak? Syarikat awak besar. Tengok Astro lah, awak tengok Petronas lah, awak tengok Nestle lah. Itu Nestle. semua. So everything tu mestilah menggunakan catatan beregu. So yang kecil-kecil ni biasanya tak buat lah. Tak apa, macam awak sendirilah. Awak jadi dropship ke, awak jadi dealer ke. So itu Foodpanda cikgu. Foodpanda. Kalau Foodpanda dia dengan syarikat restoran yang besar juga. Ada yang besar, ada yang kecil. Contoh Foodpanda dia Foodpanda tu delivery services. Sebab tu you ada buat payment bayaran.
Tapi syarikat yang awak beli barang, contoh awak beli dengan MACD syarikat besar. Tapi kalau contoh awak beli dengan syarikat contoh awak beli cendol. Syarikat cendol tu kecil je. So maknanya yang itu besar kemungkinan tidak mengamalkan catatan beregu. Okey, jelas, faham? Okey, good. Bosan ke cikgu asyik cakap je pagi-pagi ni? Tak cikgu. Okay, so next. Sebab Ramai-mamai. Ramai-mamai. Okey, bila kita tak buat, sebab dia yang kecil-kecil ni biasanya macam jual nasi lemak. Kadang-kadang dia ambil satu nasi lemak, takkan dia nak kira benda tu. Tapi sepatutnya kita kena kira. Contoh kita buka gerai nasi lemak, ada roti canai, lepas tu kita bawa masuk perabot baru. Contoh kita bawa masuk kita bawa masuk kerusi-kerusi kan, nak jadikan itu gerai. Tapi kita tak perasan sebenarnya kita dah bawa masuk modal. Tapi dia anggap kita bawa masuk perabot je. Dicatat dalam buku dia, modal dia masuk perabot je. Padahal benda tu adalah modal tambahan. Okay, nampak tak? Jelas? Jelas. One more thing, dia langsung tak buat catatan. Yalah, alah aku niaga dapat 500, itulah aku punya untung. Betul ke? Ke salah? Salah. Salah kan? Sebab kita Salah tak ambil kira item-item yang lain. Contoh dia ada buat ambilan RM50, macam tu. Okay, so next adalah dokumen sumber tidak disimpan secara sistematik. Maksudnya kan biasa hari tu masa kita belajar kekitaran perakaunan, kita bermula dengan dokumen sumber. So resit-resit tu dia tak simpan, dia just bayar. Kadang-kadang dia pergi kedai runcit, tak ada resit kan, so dia tak record benda tu. One more thing, record perakaunan tu musnah atau hilang. Macam contoh, kita buat audit company kecil, kita ini ada perabot, tapi mana dia punya invoice beli perabot ni? Mana ni? Dia kata alamak hari tu banjir lah, terbakar lah hari tu kedai. So hilang dah semua rekod perakaunan. Okay, sebab itulah berlakunya rekod tak lengkap. Okay, faham? Okay, kesan daripada rekod tak lengkap awak sendiri pernah alami, iaitu imbangan duga awak tak dapat disediakan sebab awak tak tahu nak sediakan macam mana, rekod tak cukup. And then kesilapan tak dapat dikesan dekat mana, sebabnya bila kita buat imbangan duga baru kita tahu balance tak balance, betul tak? Bila tak seimbang je kita dah tahu dah mesti ada salah. Kalau seimbang belum tentu betul, betul tak? Betul. Okay, so lepas daripada kita buat imbangan duga, kita akan buat APUR, betul? Akaun perdagangan untung rugi. So bila imbangan duga tak dapat sediakan, automatically lah untung dan rugi awak susah untuk ditentukan. Lepas untung rugi semua tak boleh ditentukan, penyata kewangan pun sukar disediakan. Bila penyata kewangan sukar disediakan, awak tak boleh nak buat perbandingan prestasi. Contoh masa COVID ni awak tak boleh tengok. Sebenarnya masa COVID ni banyak lagi yang awak gain profit berbanding masa awak tak COVID contoh. Tapi disebabkan kita tak ada rekod yang lengkap, perakaunan kita tak boleh nak tengok prestasi perniagaan kita sejauh mana. Okey, setakat ni jelas? Jelas. Guys tengok kat bawah tu, slide ada 29. Cikgu baru cakap slide yang keempat. Ya Allah, risaunya, betul tak? Ke tak perasan slide ada berapa? Tak perasan. Tak perasan, okey bagus. Okey next, rekod tak lengkap. Okey, apa tujuan sebuah perniagaan kelas? Apa tujuan awak buka perniagaan? Untuk mendapatkan untung. Yes, untuk nak dapat untung. Membantu bumi putera. Itu memang ayat bahasa Melayu tu ya. Okay, so bila kita buat bisnes mesti kita nak cari keuntungan. Jadi bila kita berlaku rekod tak lengkap, first item tadi yang berlaku antara kesan-kesannya kita tak boleh nak kenal pasti keuntungan kita. Jadi rekod tak lengkap ni kita sebagai orang yang tahu tentang account, basic account, awak kena tahu kaedah untuk kita bantu peniaga yang membuat rekod tak lengkap ni mendapat tahu, menentukan dia punya untung dan
untung atau rugi perniagaan dia. Okay, so kaedah dia ada dua. Kaedah perbandingan atau kaedah analisis. So, kita tengok dekat kaedah rekod tak lengkap kaedah perbandingan. Okay, so dia sangat senang, sangat mudah. Bila nampak kaedah perbandingan ni maksudnya soalan tu dia akan terus cakap. Sila mengira penyata mengira modal awal. Ataupun dia suruh anda dikehendaki menyediakan penyata mengira modal akhir. Okay, so macam siapa ingat apa persamaan perakaunan masa form 4 dulu kita belajar? Siapa cikgu nak petik Adriana, apakah persamaan perakaunan? Apa cikgu? Apakah persamaan perakaunan? Apakah persamaan perakaunan? Yang mana? Yang aset sama dengan liability tambah equity pemilih. Ya, tepat sekali. Bagus. Beri tepukan untuk Ariana. Dia masih ingat. Okey, bagus sangat-sangat. Okey, so itu benda asas. Kunci utama yang awak kena pegang dalam prinsip perakaunan, asset equal to liability plus equity pemilik. Jadi soalan ni dia nak cari modal. Daripada persamaan perakaunan tu, awak nampak perkataan equity. Equity itulah modal. Jadi sekarang ni maklumat yang kita ada hanyalah asset dan liability. So untuk cari apa perkataan masuk modal awal tu, maksudnya pada awal tempoh perakaunan. Bila dia kata modal akhir, akhir tempoh perakaunan. Sebab tu awak boleh nampak formula dekat sini, aset awal tolak liability awal. Aset akhir tolak liability akhir untuk mendapatkan modal akhir. Senang ke susah? Senang kan? Senang. Tapi jangan lupa pelarasan. So kita akan ada pelarasan akaun nominal, akaun belum terima dan aset bukan semasa. Okey, apakah pelarasan yang melibatkan akaun nominal? Ada 4. Cikgu nak Ahmad Faris jawab. Ada 4 akaun nominal. Pelarasan dia apa dia? Cikgu. Ya. Ahmad Faris kata dia pergi tandas. Dia pergi tandas. Okey, siapa yang bercakap tu? Terus tak bercakap dah. Saya cikgu. Aiman Zafran ni tu. Aiman Zafran. Okey, Aiman Zafran bagi tahu cikgu apa pelarasan akaun nominal. Ada 4. Cepat. Apa dia? Ada 4 cikgu. Ya, betul. Belanja prabayar. Lagi? Belanja belum bayar. Lagi? Hasil belum terima, hasil belum terperoleh. Okey, beri tepukan gemuruh untuk Aiman Zafran. Baik Aiman. Okey, next. Kita nak tanya Sufi. Sufi, apakah pelarasan yang melibatkan akaun belum terima? Sufi? Sufi ada tak ni? Ada cikgu. Apa pelarasan yang melibatkan akaun belum terima? Okey, Sufi tak boleh jawab. Kita minta bantuan Fatin. Fatin, Akak Badar. Ya cikgu. Apa pelarasan yang melibatkan akaun belum terima? Ish, lama sangat tu. Okey, Syaza. Syaza bantu Sufi dan Fatin. Apakah pelarasan? Apa dia? Hello?
Okey, siapa dapat jawapan ni? Siapa yang dapat tahu jawapan dia apa? Pelarasan yang melibatkan akaun belum terima. Cikgu, hutang ragu kan? Cikgu. Yes, betul. PHR. PHR. Betul. Hutang lapuk. Betul. Hutang lapuk. Okey. So, dua item ni jangan lupa. Hutang lapuk terpulih tak terlibat dengan ABT. Dia melibatkan apa dia? Hasil. Betul. Hasil. Tepat sekali. Hasil. Okey. Boleh? Okey, next. Aset bukan semasa. Siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Aset semasa. Aset bukan Susut nilai semasa. terkumpul. Yes, Senti. betul. Susut nilai terkumpul. Okey, bagus. Cikgu saja je nak suruh awak recall balik apa yang kita dah belajar. Sebab bila Form 5 ni masuk chapter 2 je, you dah kena masuk gear. Gear 3 dah. Tak boleh dah duduk dekat gear lama-lama. Gear 1. Okay? So next kaedah ni, okay, so cikgu dah cakap tadi, kita bandingkan modal awal dan modal akhir. Tadi cikgu cerita macam mana awak nak kira modal awal dengan modal akhir. Ni cara dia adalah kita dah buat pengiraan tadi dalam bentuk apa cikgu cakap? Dalam bentuk summary. Okay, so bila dia minta penyata, inilah format dia. Okay, format dia awak senaraikan semua aset, lepas tu tolak semua liability. Dapat modal awal. Kalau dia tanya tarikh awal, awak ambil lah nilai-nilai aset, nilai-nilai liability dalam tarikh awal. Kalau yang akhir tu pada tarikh akhir juga. So nanti dalam bentuk soalan cikgu akan tunjuk macam mana bentuk soalan dia. Okay, so ini kena ingat. 4 perkara yang awak tak perlu ambil kira daripada maklumat tambahan. So biasanya soalan ni dia akan bagi baki-baki awal, baki-baki akhir, lepas tu ada maklumat tambahan. Okey, 4 item ni ialah tunai, bank, inventory dan simpanan tetap. Tunai, sebab apa? Kenapa cikgu cakap jangan usik? Sebab kalau kita ambil duit tunai, okey, dalam pers awak ada RM50. Awak keluarkan RM10. Duit awak tinggal berapa sekarang dalam pers awak? 40. Yes, 40. So automatically nilai tu perniagaan tadi warung kedai makan boleh kenal pasti duit dia tinggal RM40 sahaja. Okey? Lepas tu tunai yang dalam bank. Contoh kita buka buku bank kita buka akaun saving kita nampak berapa nilai yang dah tinggal setelah kita guna pada tarikh akhir tu. So bila tarikh akhir je dalam maklumat tambahan tu ada disebutkan ambil tunai di bank. Jangan usik. Sebab apa? Nilai yang dah ada dalam soalan merupakan nilai akhir. Nilai yang jelas. Yang kita dah final figure. Okay. Next adalah inventory. Contoh, kita kedai warung. So dalam warung kita nak buat air ada apa kelas? Nak buat air? Awak nak buat air Milo. Okey. Ada ais. Kena ada Milo. Kena ada Milo. Kena ada apa lagi? Nak buat susu. Cawan. Air. Okey, cawan. So semua benda tu memang dah setiap sedia dalam warung kita. So inventory tu kita boleh kenal pasti tak ada berapa biji tin susu, ada berapa paket Milo yang tinggal. So kalau dia kata peniaga warung telah mengambil 1 paket Milo yang bernilai RM50 contoh. Benda tu dah berkurang tak daripada rak awak? Rak warung awak nak buat air ni? Dah. So benda tu dah final figure. Dah jelas dah figure itu telah dikenal pasti. Okey, simpanan tetap. Simpanan tetap ni ada dekat mana kelas? Kita buat simpanan tetap? Yes, dekat Asset master. Yes, betul. Tepat sekali. Ia merupakan aset semasa. Jadi dia dah ada dekat dalam bank dan nilai itu tak perlu diubah-ubah. Okey? Jelas? Okey, good. Okey, so lepas kita buat perbandingan, inilah formula untuk awak buat perbandingan. Dia panggil, nampak tak huruf M ni? Mamu. Nampak? Mamu. Okey. Ingat tak masa kita buat penyata kedudukan kewangan. Dalam penyata kewangan ada bahagian equity pemilik. Kita mula dengan apa equity pemilik tu kelas? Kita nak buat part equity Modal pemilik. awal. Yes, modal awal. Lepas tu? Tolak ambilan. Tolak ambilan. Yes, tambah untung ataupun tolak rugi. Awak akan dapat modal awal. modal Akhir. akhir. Okey, pandai.
Okay, so bila macam tu, kita sekarang ni, kita disebabkan berlakunya rekod tak lengkap, kita tak boleh nak kenal pasti untung. Tapi apa yang kita ada hanyalah modal awal, modal akhir dan juga maklumat tambahan seperti ambilan dan modal tambahan. So, modal akhir kena tolak dengan modal awal, modal tambahan dan juga tadi masa dalam formula tersebut kita tolak ambilan. So sekarang ni kita tambah ambilan untuk dapatkan nilai untung atau rugi bersih. Jelas tak? Jelas. Okay, so inilah. Ini cerita yang berlaku bila kita buat dalam PKK yang dalam bubble-bubble ni. Okay, yang benda baru yang kita nak kira, kita buat reverse calculation lah basically. Dah biasa kan buat reverse calculation? Ya. Dah. Okay, so next. Tadi dalam bentuk ayat, dalam bentuk formula. So, kalau soalan minta dia kata sila mengira untung rugi. Buat penyata mengira untung rugi. Inilah formula dia. Cikgu susahlah nak hafal cikgu. Okey, benda yang senang awak ingat. Modal akhir. Akhir tadi kan mamu. So, ma ni benda yang awak tambah. Yang lain awak kena Tolak. Yes, kena tolak. Itu sahaja. So jangan keliru. So sebabnya next kaedah adalah kaedah analisis. So kalau awak keliru nanti dia soalan dia mudah je. Dia takkan mengelirukan awak. Dia akan cakap, soalan dia akan minta penyata mengira modal awal. Penyata mengira modal akhir. Lepas tu penyata mengira untung rugi. Soalan dia macam ni je. Okay? Boleh? Boleh. Okay. So dah habis dah untuk kaedah perbandingan. So far, cikgu nak tanya, ada soalan kelas? Cikgu, model tambahan tu nak ambil dari mana? Maklumat tambahan. Okay? Cikgu, modal tambahan tu contohnya dia cakap dia bawa masuk perabot apa semua tu Ya, betul. Tepat sekali. Okay tu. Lagi? Okay, ada soalan lagi? Kalau tak ada, kita take 5, boleh? Boleh. Sebab cikgu tahu ada yang baru bangun kan. Jadi take 5 sekejap. Pergi cuci muka. Lepas tu cikgu pergi minum Nestem ke. Siapa lapar kan. Pergi buat air sekejap. 5 minit. Ke tak cukup 5 minit? Nak 10 minit? Tak ada orang dah. Okay. 5 minit Kita take 5 sekejap. Okay, good.
Okey, Assalamualaikum semua. Kesalahan cikgu. Cikgu, Okey, saya ada yes, soalan. Okey, boleh. Kalau apa dekat soalan? slide cikgu kan ada tolak modal tambahan kan. Ya, betul. Tapi kalau dekat buku teks tak ada pun, jadi saya tak faham. Tak ada pun. Kalau Surat dekat tengok tu. saya tengok muka surat 39. Alah, 39 tu baru yang basic, baru contoh je baru. Oh, okey. Modal tambahan tu contoh-contoh yang seterusnya. Bukan muka surat 40 tu akan start ada modal tambahan. Oh, okey cikgu. Yes. Okey. So, bolehkah kita teruskan kelas? Semua dah ada ke ni? Ada. Ke masih tengah kacau nestem lagi? Oh, tadi Syaza dia kata dia bercakap tapi tak buka mic. Allah sian. Okey, tak apa. Dah terjawab dah tadi, kan? Okey, so sekarang kita tengok contoh satu persatu dalam buku teks. Lebih mudah lah cikgu rasa daripada cikgu terus pergi kepada soalan-soalan yang lebih susah. So kita ambil yang basic dulu. Okay, kelas boleh nampak ke buku teks yang cikgu paparkan ni? Boleh. Zulihan boleh nampak Zulihan? Boleh ke? Boleh. Kejap. Sebelum tu, siapa boleh semakkan cikgu? Hani dah ada belum? Hani, Firdaus dah masuk ke kelas belum? Dengan Luqman. Saya dah ada ke? Apa dia? Luqman dah ada? Luqman dengan Firdaus dah ada ya? Kejap. Mana cikgu nak tengok awak ni? Subhanallah. Lambat sikit. Luqman. Firdaus dah masuk, Luqman dah masuk. Okay, thank you kelas. Tak apa, masuk lambat pun tak apa. Cikgu tak ada masalah. Yang penting awak ada usaha, awak ada effort untuk masuk kelas lah. Okay. So kalau boleh nampak kat sini, okay, tadi kan cikgu cakap, ini contoh soalan dia. Maklumat diperolehi daripada seorang peniaga kedai peniaga runcit, Encik Salim yang tidak menyimpan rekod perniagaan dengan lengkap. So awak nampak dekat situ dia senaraikan, dia tak senaraikan pun, dia just hanya menuliskan 2 baki pada 1 Januari, aset dan liability, dan Disember aset dan liability. So cikgu nak minta semua tekan kalkulator. Ada buku teks ke awak ni? Awak tak ada buku teks kan? Awak tengok yang cikgu punya je kan? Ada. Ada digital. Okey, siapa yang tak ada tu boleh tengok kat sini. So, macam mana kira modal awal? Iaitu dalam aset awal tolak dengan liability awal. So, 24,000 tolak dengan 16,000. Berapa awak dapat? Untuk modal awal? 8,000. Dapat 8,000. Dapat berapa? 8,000. Okey. Apa? Yuran apa tu Ustaz? Kejap kelas? JSS, subhanallah, terus bagi. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Okey, baik. Patutnya bank in je. Saya suka tak ada duit. Tak ada duit. Tak apa Ustaz, boleh. Saya terima. Okey. Sorry. Next adalah 31 Disember. Cuba kira 35,000 tolak 21,000 dapat berapa kelas? 14,000. 14,000. Okey, 14,000. Okey, so dah kira modal awal, modal akhir. So nak dapat untung bersih adalah dengan awak mengira modal akhir tolak modal awal. So 14,000 tolak dengan 8,000. Awak dapat berapa? 6,000. 6,000. So awak akan dapat untung. Okey, nampak? Mudah ke mudah? Mudah. Mudah ke mudah? Okey, bagus. Mudah ke mudah? Jawapan dia mudah. Bagus. Terbaik bukan jawapan dia ke. Kan Fayat? Fayat suka cakap ke kan? Okey, next. Sekiranya pemilik membuat ambilan dalam tempoh perakaunan, ambilan itu perlu diambil kira dan perlu ditambah. Kalau ada modal tambahan, perlu ditolak. Ini cikgu dah explain tadi. Okey, so kita tengok dekat contoh nombor 2. Menghitung rugi, untung atau rugi bersih dengan mengambil kira
item ambilan dan modal tambahan. Okey, maklumat berikut diperolehi daripada kedai kerepek Meksu yang tidak menyimpan rekod yang lengkap. Jadi dia senaraikan dekat sini baki-baki aset awal dan aset akhir. So, dengan segera tekan kalkulator, berapakah nilai modal awal? Cepat tekan kalkulator. 7,090. Okay, next. So bila akhir je, awak kena pastikan awak tengok maklumat tambahan. Okay, mengambil inventory bernilai 500, perlu tak kita tolak dekat aset? Tak. Maklumat ini dia nak, maklumat ini dia nak bagi tahu ini adalah apa kelas? Ambilan. Yes. Ambilan. Ambilan. Okey, bijak anak-anak ibu. Okey, so ini adalah ambilan. Ambilan kena tambah ke tolak? Tambah. Ambilan kena tambah. Lepas tu modal, membawa modal tambahan. Nilai aset nak kena tambah lagi ke? Tak. Tak perlu. Kalau ditulis macam ni bermaksud ini adalah modal tambahan. Modal tambahan kena buat apa kelas? Tolak. Okey, Tolak. quick, cepat. Sekarang ni awak tekan kalkulator, dapatkan nilai modal akhir. 12,410. 12,410. Okay, so dari sini kita fill up formula di atas. So kat sini 12,410. Tambah ambilan kita sebanyak 500. Okay, lepas itu kita tolak modal tambahan kita sebanyak 3,500. Dan kita tolak modal awal kita 7,090. Okay, kelas dapat berapa? 2,320. 2,320. 2,320. Okay. Senang ke senang? Senang. Mudah je. Okay, tapi kita kena ingat kita dah form 5. Takkan soalan SPM keluar macam ni, betul tak? Betul. So dia akan lebih Betul cikgu. Okay, ini yang asal je cikgu bagi tahu. Okay, so tadi kita dah buat pengiraan. Okay, next. Next adalah kita kena analisa aset dan liability. Tadi soalan dia terus bagi lansam nilai aset. Betul tak kelas? Okay, so soalan dia akan berbentuk begini nanti dalam bentuk SPM. Okay, ini pun masih mudah. Dia tak masukkan nilai kebat lagi. Okay, Puan Yap telah memulakan perniagaan Yap pada 1 Januari 2017. Beliau tidak menyimpan rekod perniagaan yang lengkap. Maklumat keuangan perniagaan adalah seperti yang ditunjukkan di bawah. Okey, ingat tak masa kita buat bilikan tunggal, bila ada soalan banyak-banyak, panjang-panjang, imbangan duga, apa kita kena buat? Apa first step awak kena buat bila dapat soalan macam tu? Kenal pasti. Yes, betul. Tepat sekali. Kita kena kenal pasti item yang disenaraikan itu kategori apa. Okey, kita buat sama-sama. Lengkapan apa kelas? Asset ke liability? Aset. Asset. Okey. Akaun belum terima? Asset. Bank? Aset. Inventory? Aset. Kadar bayaran belum bayar? Belanja. Belanja? Liability, Subhanallah, bukan belanja ya. Dia adalah belanja yang kita belum bayar. Jadi dia adalah liability. Okey. Promosi prabayar. Apa dia kelas? Asset. Aset. Pandai. Tunai? Aset. Akaun belum bayar? Liability. Okey, quick, cepat. Daripada item yang ini, bagi tahu berapakah cikgu untuk ni. Ini adalah modal awal kan? Okey, kirakan cikgu berapakah nilai modal awal.
Lamanya tekan kalkulator. 33,680. 3,000? 77,680. Tak apa-apa dengar lah. Hello? Tambah semua aset, tolak liability. Cikgu kalau macam promosi prabayar tu tak ada apa-apa. Tak perlu. Tak perlu. Promosi prabayar hanya di hujung tahun. So tak perlu ambil kira lah. Ambil nilai Januari sahaja. So 7,000, 9,040 ekor. 15,000 campur dengan bank, campur dengan inventory, Apa tunai? campur dengan tunai. Lepas tu awak kena tolak dengan siapa? Tolak dengan siapa? Kadar bayaran. Kadar bayaran dan juga Liability. ABB. betul. ABB 13350. So awak akan dapat berapa kelas? 49,040. Ya. 49,040. Semua dapat? Siapa yang tak dapat? Okey, boleh? Boleh kita teruskan? Boleh. Boleh. Cikgu. Okey. Ya. Siapa nak tanya tu? Okey, tak ada. Okey, cikgu silap dengar. So, kita teruskan dengan maklumat tambahan. Okey, so bila akhir je kita kena melibatkan maklumat tambahan. So, kalau kita tengok dekat sini, 1 Julai 2017, lengkapan bernilai RM1,000 dibawa masuk oleh Puan Yap untuk kegunaan pejabat. Okey, perkara ini tidak direkodkan dalam mana-mana buku. Okey, cuba kita tengok. Lengkapan meningkat tak pada hujung tahun sebanyak 1,000 kelas? Tak. Tak. So apa awak kena buat? Awak kena tambah nilai tu. Okey, so kita tambah 1,000. Okey. So kita akan dapat 8,000 dekat situ. Lagi satu perkara, ini adalah modal tambahan. Inilah dia modal tambahan. Modal tambahan kena tambah ke tolak kelas? Tolak. Okey. Next. Puan Yap telah membuat ambilan barang niaga sebanyak 3,900. So, perlu tak tolak di dalam inventory kita kelas daripada nilai 4,000 ni? Kena tolak tak cikgu ajar tadi? Tak perlu. Jangan usik. Itu adalah nilai terakhir. Kelas, macam mana kita dapat tahu inventory kelas? Kita kira. Kita kira, memanglah kita kira. Kita kira kat mana? Barang niaga. Yelah, barang niaga tu Tengoklah inventory. dekat rak ke, kat apa ke. Tengok kat rak ke tak? Paling tepat adalah jawapan dia daripada kad inventory. Okey? Boleh? So kelas, ambilan kena tambah ke kena tolak kalau kita nak menentukan untung atau rugi perniagaan Puan Yap ni? Ya betul. Kita Tambah. tambah. Okey. So sekarang ni kita dah ada modal awal. Sekarang cikgu nak suruh awak kira modal akhir. So kita punya perabot ni dah lengkapan, maafkan cikgu, lengkapan dah jadi 8,000 campur dengan 17,500 tambah dengan 6,200 tambah dengan 43,260 kemudian tambah dengan prabayar 350 dan tambah dengan tunai 1,430. Kemudian awak perlu tolak dengan liability iaitu 9,540. Semua orang dapat ke? Dapat berapa? Cepat. Hello kelas. 60. Bilan tu tak tambah dulu Apa dia? 67,000 aja. Yes, betul. 67,200. Okey. So, selepas kita ada semua maklumat, kita masukkan dalam pengiraan. Okey. So, modal akhir kena buat apa? Tambah ambilan 3,900. Kemudian tolak dengan modal awal. Modal awal kita 49,040. Tolak dengan kita punya
modal tambahan. Tambahan. 1,000. So awak akan dapat 21,060. Semua dapat ke jawapan tu? Kelas? Halo? Okay, nampak? Okay, boleh ke boleh? Semua boleh ikut ke cikgu laju sangat? Tidak. Okay, next adalah kita tengok kepada bentuk penyata. Tadi awak nampak dia dalam keadaan rumus, dalam bentuk ayat kan? Dalam bentuk ayat matematik tambah macam tu. Kalau you guys panggil bentuk apa tu masa belajar maths? Bukan bentuk lazim kan? Bentuk lazim dia ada tambah-tambah macam yang ada dalam bentuk penyata ni kan? Dia panggil bentuk apa kelas? Bentuk ayat. Bentuk ayat? Memang bentuk ayat okey lah. Cikgu pun tak pasti yang itu. Okay, so kalau soalan minta penyata mengira modal, inilah cara awak jawab. Nampak? Awak senaraikan semua aset dan kemudian tolak dengan liability, which is you kena senaraikan juga liability. Okay, boleh? Boleh. Ini modal akhir pun sama. Next, at the same time, bila kita suruh buat penyata mengira untung rugi, ini cikgu pun dah tunjuk tadi, mamu tadi dalam slide cikgu. Kemudian dalam bentuk penyata berdasarkan perniagaan YAP tu macam ni. Okay, boleh dalam bentuk penyata? Cikgu kalau dalam nyata modal akhir tu, kalau ada maklumat tambahan kena tulis juga ke? Ya, betul. Kena tulis. Macam tadi Puan Yap tambah 1,000 kan dekat punya kelengkapan. So ada kat situ. Oh. Okay, nampak? Jadi 8,000. Okay, so bila kita dah tahu untung rugi, maka kita boleh tak menyediakan PKK perniagaan YAP? Boleh. Ya, boleh. Sebab apa? Tadi kita ada semua maklumat aset, semua maklumat aset dan liability. Yang kita tak ada adalah maklumat untung rugi. So kita dah dapat untung rugi, jadi kita dah bolehlah buat PKK kita. Kelas dalam PKK ada apa? Cek dulu. Masa bukan semasa. Aset bukan semasa. Lagi? Aset semasa. Aset semasa. Kemudian ada Liability semasa. Liability semasa. Aset semasa. Equity pemilik. Apa? Equity pemilik. Dulu kita cakap. Equity Dapat pemilik. modal kerja. Yes, dapat Modal kerja. Dapat modal kerja. Kemudian kita buat Equity pemilik. Okay, nampak Equity ni? pemilik. Okay. LBS. Kalau ada LBS, kita masukkan LBS. Bagus. Awak ingat lagi format dia. Okay? Bagus. Okay. Bila dia kata penyata kedudukan kewangan pada 31 Disember, maka nilai-nilai yang awak perlu ambil adalah nilai 31 Disember. Jangan ambil nilai 1 Januari. Okay? Dia dah tak valid dah sebab dia minta penyata kewangan pada hujung tempoh perakaunan. Okay? Boleh? Boleh. Okay. Boleh. Dalam buku teks dia tulis boleh sediakan dalam bentuk T, tapi cikgu galakkan awak buat bentuk penyata sebab ada markah untuk pengiraan modal kerja. Dalam bentuk T ni ada tak modal kerja? Ada nampak tak kelas? Tak ada. So kita elakkan daripada kita menjadi penderma. Okey, kalau boleh kita janganlah derma markah kita. Kita kena kedekut sikit. Kita kena kedekut markah untuk diri kita. Boleh? Okay, good. Boleh. Okay, next. Okay. Yang ini mudah je. Awak akan apa? Modal awal ni kena tolak. Modal akhir kena tambah dengan ambilan. Tolak modal tambahan. Awak akan dapat untung rugi. So dia just paste the value and then you find the X or B. Betul tak? Kalau belajar maths. Betul. Okay. Betul. So, kita cuba jawab soalan Cik Ikmal ni.
Okey, cikgu bagi masa untuk awak jawab dulu boleh? Boleh ke? Ke nak Boleh, bincang cikgu. sekali dengan cikgu? Boleh juga cikgu. Boleh juga. Okey, nak yang mana satu? Bincang. Okey, tak ada masalah. Kita bincang sebab awak masih keliru lagi, tak apa. Okey, bila dapat soalan macam ni, okey, bentuk soalan untuk rekod tak lengkap memang macam ni. Okey, dia bagi soalan, Encik Ikmal memulakan perniagaan pada 1 Januari 2017 tanpa menggunakan sistem catatan beregu. Maklumat kewangan perniagaan adalah seperti yang ditunjukkan di bawah. So maklumat ni awak akan dapatlah. Okay, so perkara pertama kena buat apa? Classify the item whether it is asset or liability. And then first item, alatan pejabat, asset ke liability kelas? Asset. Asset. Okay. Akaun belum terima? Asset. Asset. Tunai. Asset. Overdraft bank. Liability. Liability. Pandai. Inventory. Asset. Akaun belum bayar. Liability. Liability. Insurans prabayar. Asset. Asset. Liability pula. Akaun belum liability. bayar. Liability. Tunai runcit. Asset. Asset. Kelas tak tanyalah. Tunai runcit ni aset apa ya? Aset semasa ke aset bukan semasa? Semasa. Okey, kenapa dia jadi aset semasa? Sebab tu Ya. Sebab Ada sikit. Sebab dia sikit. Ya, untuk Sebab tahap belanjaan kecil. kecairan dia yang besar. Faham? Maksud tahap kecairan dia tinggi. Besar pula dah, maafkan cikgu. Okey, tahap kecairan dia tinggi. Sebab kita akan sentiasa guna tunai runcit ni item-item kecil. Contoh item kecil yang kita beli apa? Kita beli Milo, kita beli teh. Okey? Boleh? Boleh. Okey, next adalah apa yang kena buat lepas tu? Kita kira modal awal. So macam mana nak kira modal awal? Aset tolak liability daripada 1 Januari. Okey, quick, cepat. Kira kat cikgu, berapakah nilai modal awal? 49,200. Aduh, cepatnya. Betul ke tu? Semua orang dapat ke? 49 berapa? 49,200. Okey. Dia tekan kalkulator 10,000. Tambah 17,000. Tambah tunai. Tambah inventory. Tambah tunai runcit. Kemudian kita tolak dengan akaun mana-mana, overdraft bank 2,060, tolak gaji belum bayar, tolak akaun belum bayar. Cikgu tak dapat tu pun. 47,140. 47,140. Yes. Saya Salah. Cikgu conteng pula macam tu. Subhanallah. Sekejap Okey, 4, 7, 1, 4, 0. Okey, next. Untuk kita kira modal akhir, kita perlu tengok maklumat tambahan. So, maklumat tambahan dia bagi tahu pada tahun kewangan, komputer bernilai 2,500 telah dibawa masuk oleh Encik Ikmal untuk kegunaan pejabat perniagaan dan terlupa direkodkan. So maksudnya alatan pejabat kita perlu bertambah. Betul? Tambah. So tambah 2,500. Okay. So at the same time bila kita bawa masuk, ini merupakan maklumat tambahan. Maklumat tambahan pada modal tambahan. Awak kena tambah ke tolak modal tambahan? Tolak. Pandai. Okay, next. Encik Ikmal membuat ambilan inventory bernilai 4,600. So kalau tengok dekat sini, ambilan. Ambilan kita buat apa kelas? Kena Tambah.
Okey, selesai. Dia tak ada cerita pasal susut nilai, dia tak ada cerita perasaan-perasaan sebab ini soalan yang mudah. Kan cikgu cakap tadi kan, kita belajar yang ni untuk mudah. Nanti latihan cikgu bagi dekat awak, kejap lagi habis kelas untuk ini, online ni cikgu akan bagi latihan 3 soalan. Awak tengok bentuk-bentuk soalan dia. Okey? So, jom kita kira modal akhir. Berapakah modal akhir? Soalatan pejabat kita dah bertambah menjadi 12,500 tambah dengan akaun belum terima, tambah dengan tunai, tambah dengan inventory, tambah dengan insurans prabayar, tambah dengan tunai runcit. Kemudian, awak perlu tolak dengan overdraft bank 1,450, tolak akaun belum bayar 10,300. So, you guys dapat berapa kelas? 74,295. Okey. Fill up dia formula. So, modal akhir kena buat apa? Tambah ambilan 4,600. Tolak modal awal 47,140. Tolak kita punya modal tambahan. Okey, awak dapat berapa? 29,255. Yes, 29,255. Kalau awak tengok kat jawapan ni, jawapan buku teks salah ya. Ni jawapan buku teks ni salah. Ada ralat sikit. 29,255. Okey. So, cara yang cikgu tunjuk kat awak tadi hanya dengan cara tekan calculator. Akan tetapi jawapan yang paling tepat awak perlu buat penyata. Okey, penyata untuk setiap satu tu. Maksudnya penyata modal awal, penyata modal akhir, penyata mengira untung rugi. Okey? Boleh kelas? Jelas? Boleh. Jelas. Okey. Ada soalan tak?